الله 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 يا الله. Tunjuk sikit Ustaz, abang. Sebab dapat buat lagi. Ustaz, tunjuk abang Islam Ustaz. Gambar online tu, orang lain nak tengok Brau Jakim. Mana Abang Handsome tu? Oh, Abang Handsome tu bujang 3 lagi tu. Amboi, diorang kata Abang Handsome tu bujang 3. Wah, aduh. Ni kawan-kawan yang ada ni korang. Ni diorang ni dah sangat. Okey. Kita sambung terus. Tadi kuliah subuh ikut? Ada dengar kuliah subuh? Wah, dahsyat lah kuliah subuh datang, kuliah duha datang. Oh, kalau tak jadi wali kat rumah. Dia orang bawa minum. Tu ustaz dulu. Ambil gambar. Okey, kita belajar kat mana ni? Sambung ni. Assalamualaikum Ustaz. Syarat atas rukun bagi rukuk dengan tumakninah yang kedua Ustaz. Okey. Syarat atas rukun bagi tumakninah. Betul tak? Ni. Nampak tak? Nampak ke tulisan dia apa? Okey. Dok tubik. Dr. Big lagi slide kejap. Okey. Ni sambung itu hari lah. Syarat atau rukun bagi rukuk. Rukuk dengan tumakninah. Rukuk dengan tumakninah ni nama rukun. Ni nama rukun. Kita bracket gini, nama rukun. Satu, turun rukuk setelah sempurna Fatihah kerana menjaga akan tertib. Apa maksud dia sempurna Fatihah? Melaksanakan 10 syarat Fatihah. Yang ni lah, yang sebelah ni. Ini adalah syarat yang pertama. Yang saya cakap dulu, kalau tak sempurna Fatihah, tak boleh turun rukuk. Turun rukuk tak sah. Tak sah. Kalau kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita baca tadi waladhdallin, kita ingat. Tadi salah baca. Kita putar balik. Iyyaka na'budu wa kita putar balik. Kenapa? Dia tasdid dia tak cukup. Sabdu dia tak cukup. Sabdu dia mesti ada 14. Syarat ada 10. Sabdu, tasdid ada 14 dalam Fatihah. Dalam ayat akhir, bacaan yang sempurna pada ayat akhir, tasdid ada berapa? 19. Wow, kakak ni dia tak jawab, dia bukan tak tahu, dia takut riak. Dia perempuan, dia malu sikit nak jawab. Tapi kalau dengar dia gelak, bertahan. Malu, takut hati riak. Tak apa. 19 tasdid dalam ayat akhir, 14 tasdid dalam Fatihah. Pada selawat berapa tasdid? Selawat tanpa sayyidina berapa tasdid? 2. Kalau dengan sayyidina 3. Allahumma. Humma satu sabdu. Salli ala
Sayyidina, 2 sabdu. Muhammad, 1 sabdu. 1 sabdu. 1 qalqalah. Muhammad. Tu 1 sabdu tu nak kena ambil tahu sebab apa? Dia mewakili 2 huruf yang perlu disebut. 2 huruf yang perlu disebut. Bila kita tahu sabdu, Allahumma. Ma. Allahumma. Mim 1. Humma. Baca lagi ma. Baca lagi mim. Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Patutnya itu yang paling bagus lah. Sallallahu ala Muhammad. Tu tak berapa, tak betul. Salah. Sebab dia tak tutup lebih panjang. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Tu nak kena sebut betul. Okey. Nombor 2. Ni. Bagi ni. Bawah ni. Apa dia? Turun rukuk dengan qasad. Baik, dia ke bawah dah. Turun rukuk dengan qasad rukuk. Qasad ni, ni nak tengok makna qasad ni. Apa tu makna qasad ni? Apa makna qasad ni, Yuk? Kalau lelaki orang Perak kata Yuk, kalau perempuan pun apa? Yuk. Yong. Oh, Yong. Y-O-N-G. Apa ni makna ni Kak Yong? Kak Yong lah. Apa makna ni Mak Yong? Kalau makcik-makcik dia panggil Mak Yong lah. Mak Yong. Yong lah. Apa makna di qasad ni Yong? Teman tanya ni apa makna qasad ni Yong? Apa? Menyengajkan. Perbuatan. Buat ni dengan sengaja lah. Dengan tahu, dengan sedar, bukan dengan tertolak. Maknanya kalau tak sengaja ni tertolak, terjatuh. Ada niat lain. Dia turun tu dia nak alihkan barang. Lepas tu sambil tu dia rukuk. Tak boleh lah. Tak boleh. Tapi mestilah dia turun hanya semata-mata untuk rukuk dalam solat. Semata-mata rukuk dalam solat. Bukan kerana niat lain. Itu yang dikatakan dengan qasad. Tu bukan dengan qasad ni nanti dia akan cakap lagi. Jangan tak faham tanya. Jangan nanti dah rukun yang ke-13. Ustaz, qasad ni apa? Tak boleh begitu. Bila jumpa, mula-mula tanya. Tak faham, tanya kawan. Akan balikkan kalau malu, tanya kawan. Lima, apa qasad lima? Aku tak cakap apa benda dia qasad. Qasad, entah, aku pun tak tahu. Tu saya Joya, qasad yang tu. Apa Sad? Qasad, entah, aku ni singa tak dengar, buka badak. Entahlah aku tak cakap. Aku tatik je lah, dia kata. Joya orang aku. Aku tatik je lah, apa ada dekat papan putih tu, aku tatik je lah. Faham? Tak faham. Joya, Limah, Minah dah tak faham. Belajar tak faham. Dayak ni dia penting ni faham. Nak kena faham. Usahakan akal kita ni, ya Allah kau berilah akal aku faham akan agama. Sebab apa? Rasulullah kata orang yang tanda Allah nak beri dia jadi baik. Allah nak beri seorang itu jadi baik. Apa dia? Bila difaham akan dia akan agama. Dia faham qasad. Mula tak faham lah, baru belajar.
Lagi sekali belajar dah faham. Ha. Tanda apa? Allah nak dia jadi orang baik. Kalau Allah nak, orang lain tak tahan. Tu seronok tu kalau faham. Faham tak kasat? Dah berapa kali cakap dah kasat ni. Patutnya dah faham lah. Patut dah faham. Saya cakap banyak kali. Dulu mak kita kata, kau ni tak reti bahasa je. Banyak kali aku cakap pun tak faham. Dulu mak marah. Kau tak reti bahasa. Tak faham. Dulu bukan tak faham, dia degil. Degil. Orang tu pergi sekolah, dia pergi mandi sungai tongkak. Rumah dekat sungai tongkak. Punca sekolah dia sungai tongkak. Orang suruh pergi sekolah, dia pergi tengok wayang kat Rex. Tau Rex tak? Pengwayang Rex tau. Tak ada dah. Dah tutup dah. Jadi apa pun lah. Supermarket. Jadi supermarket. Orang suruh tengok wayang, dia tengok movie kat Capital. Tu bukan tak reti bahasa, tu degil. Mak ni punyalah sabar. Saya cakap dengan budak-budak muda. Kalau saya pergi bagi motivasi kat remaja, saya takkan lupa untuk cerita satu benda yang saya tengok depan mata saya. Saya naik Batu Ongkong. Kan tak tahu Batu Ongkong kan? Tahu Batu Ongkong? Abang Biru. Ongkong ni pergi ceras. Di mana daripada Jalan Silang. Dulu kan pas ada aircon kan. Duduk lama berjalan. Jadi kalau hujan tu, wah nak tingkap. Tak boleh naik. Ada makcik tu siap pasang payung. Dulu orang tengok tak kelakar. Sekali orang tengok kelakar. Yang Bani ni, loceng dia bulat lah. Lepas tu dalam bas tu kan ada line tingkap tu kan. Ada Amoy ni, makcik ni. Dia tekan yang lain tu. Mana bunyi? Orang belakang kesian. Tekan dalam bulat tu. Baru bunyi dia kata. Dah orang belakang tekan. Saya kalau bagi motivasi kat sekolah, saya akan cerita. Ada, masa tu kita tempat. Kita tempat ni saya keluar dengan budak-budak asrama ni, politeknik. Datang rumah saya. Diorang panggil saya samping boy. Duduk kat samping, kat jalan samping. Jadi, datang rumah saya. Lepas tu, saya bawa diorang pergi KL lah. Kalau saya orang KL, bawa lah. Tengok wayang tiket 80 sen gitu lah. Situ Kongfu. Jadi bila balik, naik bas dengan diorang lah. Saya turun dekat Majestic, diorang turun kat sekolah. Bas 123. Ada satu kali tu saya naik. Ada makcik depan cakap kurang. Cakap kurang lah. Dia penuh, dia pandang luar. Dia kata apa anak orang jahit juga, tak jahit macam anak Dan, dia kata. Saya kata apa makcik cakap. Lepas tu dia tunung, dia kata anak orang jahit juga, tak jahit macam anak Dan. Anak orang jahat juga, tak jahat macam anak saya lah. Saya dengar juga, tapi kita mesti kita tempat kan. Apa yang kita ambil pengajaran tu tak ada apa. Balik cakap ke mak. Mak cakap memang, kalau anak jahat, mak boleh gila gitu. Mak ni boleh gila. Gila ni apa? Cakap orang. Lepas tu dia kata jadi mak bapak ni, dia tak ada benda lain lah. Mak dia cakap, sabar. Sabar kan. Kalau tak sabar boleh gila. Bukan hal ni je, hal lain lah. Hal lain. Gila. Jadi bila kita dah besar, kita belajar bab reza. Kita tahulah apa benda. Hatta walau anak kita jahat sekalipun, suami kita jahat sekalipun, kita tak reza dengan jahatan dia. Tapi Allah dah qadakkan dia jahat, iaitu kita reza. Kalau tak reza, kita kata, kenapa lah suami aku ni jahat? Kita tak reza. Allah yang tentukan dia jahat. Kenapa? Wallahualam. Kita tak tahu. Apa yang kita nampak, kita kena tahu hikmah, kita kena beriman. Apa yang tak tahu hikmah pun kita kena beriman. Itu dalam kitab Usul Tahqiq. Tak dapat hikmah. Kenapa Kenapa suami aku muda-muda dah meninggal? Tak dapat hikmah. Beriman. Beriman juga. Allah yang qadhakan. Bila Allah yang qadhakan, Allah bila buat, dia ada hikmah. Hikmah tu hikmah. So hikmah. Kebaikan. Mungkin kalau suami kita okey, jadi kita lalai dengan Tuhan. Tapi kalau suami kita tak okey,
ada masa dia tak okey, kebanyakan masa tak okey, hati kita dekat dengan Allah. Kita rasa ingat, ya Allah, tolonglah dia, ya Allah. Rupanya dia, sikap dia yang tak baik tu membawa kita pada Allah untuk kita selalu ingat Allah. Betul tak? Dan kita kata apa? Dan kita kata apa? Orang yang makan ubat yang pahit, semalam belajar ni, yang pahit, dia tahu ubat ni akan membantu dia menyembuh dengan izin Allah. Dan kadang-kadang dia beli ubat dengan harga mahal. Kadang-kadang dia bayar untuk orang cocok jarum kat badan dia. Jadi tak kata. Cocok jarum tu. Ni injection Dia sanggup dicocok jarum. Kenapa? Dia mengharapkan kesihatan pada diri dia. Begitulah orang faham ujian, dia sanggup diuji. Kenapa? Dia mengharapkan pahala yang besar daripada Tuhan ni. Itu ulama kata dalam kitab. Jadi dikabarkan satu benda yang tidak suka pada hati kita, samalah juga macam orang kalau faham ujian ni menghapuskan dosa. Kalau orang faham ujian yang mendekatkan diri dengan Allah, dia tak kisah dengan ujian. Malahan dia sanggup membayar jika untuk mendapat pengampunan dosa dengan bayaran ujian. Boleh faham ya? Ulama kata sanggup mengupah orang untuk mencocok jarum. Alah, kita fikir orang kata injek vaksin lembik, berak, muntah-muntah, pening, demam, pergi juga. Betul tak? Dengan harapan apa? Usaha Allah jadikan benda ni sihat lah. Itu harapan kita. Tapi tahu tak? Kadang-kadang orang tahu kan. Tu saya cakap dengan dia orang. Saya lepas 2 dos, saya pun kena sentum juga. Pop jalan tak? Malam tak ada kelas lagi. Jom pergi Johor. Jom. Manakan balik. Tak ada gimana. Pergi Bukit Kepong, tengok balai polis Bukit Kepong, tengok sejarah Bukit Kepong, pergi ajak anak-anak makan. Ini kalau 3 dos ni, takut kelas banyak batal, sebab tu tak nak pergi 3 dos. Ni diorang ni kena 2 dos tu datang. Okey lah, lepas 2 dos tu buat mengaji. Kalau kena 2 lepas mengaji, aku nak 3-4 dos tak apa. Ni apa ni? Turun rukuk dengan qasad rukuk. Ni nombor 3. Buat dia ada 4. Ni buat nombor 2. Nanti tak tahu mana-mana. Ni nombor 3. Turun rukuk pada kadar tangan boleh memegang lutut pada tangan yang sederhana. Okey. Ini nombor 3. Berapa panjangkah tangan yang sederhana? "24 jari." Jangan tidak kata 24 jari. Hasta. Apa hasta kan? Hasta ni kat mana? Hujung jari sampai siku. Ni hasta. Ni. Saya cakap banyak kali ni. Ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pula ni. Kalau dia berukuk 5,5. Bila pula tangan aku panjang? Kali. 2, 3, 4, 5. Betul lah, pendek. Sebab apa tau? Saya beli baju 100M, tangan dia macam ni tengok. Alamak, ini kena roti canai dia ni. Tengok. Ni bahu dia elok. Ni baju dia baru beli ni. Ni buti tangan apa ni? Tangan pendek. Kalau macam ni pakai baju,
Bau okey. Ni lagi pendek. Jadi kalau kita baju kita ni okey, dia macam itulah. Dia pun betul. Ni bukti apa? Tangan pendek. Lepas tu saya ukur tangan saya tak sampai 24. Dua jari. Tadi ukur macam tepat. Bila pula tangan tu tumbuh ni? Takkan dia dua selalu tumbuh. Ini. Jadi bila tangan pendek tu, bila tangan kecil pendek, pegang lutut tak cukup. Pegang lutut bawah sikit. Baru betul rukuk. Kenapa? Tangan bukan pertengahan. Tangan pendek. Kalau tangan panjang, orang tangan panjang, panjang tangan tau. Bukan panjang tangan. Tangan panjang. Dulu ada pakcik tu kata, saya bukan tak nak ikut kelas ustaz 2 jam. Saya jadi kaki kebas. Bukan kaki kebas. Kebas kaki. Kaki kebas berduit. Kalau kita tangan panjang, saya tangan kita panjang. Macam tangan monyet. Tangan monyet kan panjang. Dah tangan monyet panjang. Jari dia panjang. Pasal dia monyet. Jari dia panjang. Dia sampai lutut dah. Katakanlah jari dia di sini. Bila saya tunduk, sampai lutut dah. Kita dah sampai lutut. Sah dah rukuk ni? Tak sah. Tapi saya boleh pegang lutut. Tak sah. Kenapa tak sah? Tangan saya panjang. Jadi kena, ni lutut bawah lagi. Tapi sunat pegang lutut. Gitu baru sah. Katakan saya pendek ni. Katakanlah OKU ke dah pendek. Kalau tangan sederhana, sampai sini dah boleh pegang lutut. Tapi dia baru pegang sampai kat perut dia. Perlu tak dia turun gini? Tak perlu. Kenapa? Tangan dia pendek. Tangan dia pendek. Jadi tangan yang sederhana ni tak panjang tak pendek, 24 jari. 1, 2, 3, 4, 5. Saya tak cukup. Kalau kita buat macam ni, boleh pegang mulut, dia macam monyet. Monyet kadang duduk sini. Tu maknanya jari kita, tangan kita panjang, ada macam monyet sikit. Sampai tak? Jangan buat apa takut. Nanti macam monyet dia. Itu tangan panjang. Ni tangan yang sederhana. Macam kita katalah, sekepak itu adalah taupan. Taupan, 2 tangan. Sederhana. Bukan tangan baby, bukan tangan budak-budak. Bukan tangan, kalau besar tangan apa? Tangan menggali. Besarlah besar. Dia tangan sederhana, manusia yang normal. Dia kau pegang tu, itu satu cupak. Satu cupak. Kau rumah ada timbang tak? Timbang. Ada. Selalu buat kek kan? Atau beli timbangnya tapi buat segodok. Kerja besar. Beli ni, beli aisin, beli ni. Expired. Tape pun tak ada. Tengok-tengok dah expired. Buang. Cerita-cerita tinggi melangit. Tapi tak sedar lutut sakit. Expired. Sampai expired tak bawa kek. Ni beras. Masuk gini. Bagi penuh kan? Bagi penuh. Tenggelamkan tangan. Tarik. Timbang. Kalau anggaran dapat 675 gram. Kalau jakim 675 gram. Kalau negeri tak sama. Ada 690, ada 670, ada 680. Tapi lebih kurang itulah. Jadi itulah nama dia satu cupak. 675 gram. Cubalah buat ambil timbang kan. Itu yang orang kata 670 gram. Jadi turun rukuk ni, tangan boleh memegang lutut. Tetapi memegang lutut itu hukum dia adalah sunat. Faham
Pegang lutut ni hukum dia sunat. Tetapi untuk disampaikan tapak tangan dia pada lutut, hukum dia wajib. Maknanya kalau dia nak pegang lutut, boleh pegang lutut. Tapi kalau dia nak pegang lutut, hukum dia sunat. Tapi kadar tunduk, ni kadar dia. Ni kadar. Ni kadar ni kena faham. Setunduk mana dia kena tunduk? Tak faham Seturun mana dia kena tunduk? Itu nama kadar. Rujukan dia macam mana? Bila tangan dia boleh memegang akan lutut. Tetapi memegang lutut itu hukum dia sunat. Memegang lutut itu hukum dia sunat. Itu yang nak kena faham. Ni, kita buat otak. Ni, pegang lutut hukumnya sunat. Ramai orang tanya soalan ni. Ustaz, kalau dia rukuk macam ni. Ni lutut, dia rukuk, dia pegang bawah lutut. Itu. Dia pegang betis. Nak nampak tak dalam masjid? Orang lelaki semayang pegang betis. Ada pun? Ada kan? Sampai betis. Ada yang nak pegang buku lali pun ada. Sah tak rukuk dia? Saya tanya. Sah? Kenapa sah? Pegang lutut sunat. Kalau dia nak pegang lutut, boleh pegang lutut. Boleh sebab betis boleh pegang, takkan lutut tak sampai. Betul di bawah. Sah tak rukuk dia? Sah. Sah. Tapi makruh. Kenapa? Bila kita pegang ni, pegang betis, belakang ni jadi macam tu lah. Sahabat kata Rasulullah ni kalau dia rukuk, letak air tak tumpah. Kalau tak gelas ya. Kalau dia lurus. Kalau dia lurus gini. Ini kitab Bahrul Madi. Tak jatuh kan? Makro kalau tunduk. Kalau tunduk, jatuh air. Atau tak lurus. Jatuh air. Jadi, sahabat kata Rasulullah ni kalau rukuk, kalau tak air berdiam. Kenapa air berdiam? Sebab dia tetap dan lurus pada belakang. Lurus pada belakangnya. Lurus pada belakangnya. Sebab tu yang kita dah kena faham rukuk ni. Kadang-kadang kita tak faham rukuk ni apa benda kan. Okey. Lurus pada belakangnya itu adalah sunat. Sunat. Jadi yang pertama dia bersyarat lepas Fatihah. Yang kedua, dia bersyarat ada qasad. Yang pertama syarat tu menanti rukun sebelum sempurna. Kenapa? Tertib. Lepas ni, baru ni. Ini tak betul, ini tak boleh buat. Tertib. Nombor dua, syarat dia pada hati. Apa syarat pada hati dia? Qasad. Nombor tiga, syarat dia pada perbuatan. Apa syarat dia? Tunduk pada qadar. Turun rukuk pada qadar. Rukuk ni makna dia apa? Al-lupa. Kan saya cakap al-lupa kan? Baru seminggu, 2 minggu. Rukuk ni pada Arab, pada bahasa nama dia bongkok. Bongkok itu al-hina. Al-hina. Nanti akak keluar, saya tanya akak balik Siapa jumpa aku kat pintu, aku tanya. Rukuk tadi apa? Alamak, al-bawal nak masak asam pedas. Tak ingat dah. Baru jalan sampai pintu. Al-hina. Bongkok ni hina diri. Al-hina. Bahasa Melayu dia bongkok. Itulah nama dia. Rukuk al-hina.
kalau sujud al 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 bersenongging. Bersenongging lah, tak adalah al. Bersenongging. Tongging. Sujud itu bersenongging. Rukuk itu bongkok. Berdiri itu qiyam. Qiyam. Berdiri itu qiyam. Tu nak kena faham sikit-sikit. Dia punya benda-benda yang boleh membantu kita faham. Pegang lutut hukumnya sunat. Tu nak kena tahu lah. Nanti jangan salah faham. Kata tak pegang lutut mana sah. Kadar. Maknanya, kalau kita nak buat tunduk lagi, ini adalah syarat tertib. Ini kita pergi dalam sikit lah. Ini syarat tertib. Yang ni syarat apa? Syarat apa ni kita tadi? Syarat namun ku punya renaniwam hati. Syarat hati. Kenapa? Qasdun syai', menyengajakan perbuatan. Itu syarat hati. Ini syarat apa? Ini syarat apa ni? Turun pada kadar tangan boleh memegang lutut. Syarat ni mesti dibuat oleh syarat perbuatan. Apa pula dengan online di tepi laut ni? Bunyi Pengkalan balak. Pekanan balak. Amboi, sampai ke sini dengan laut dia pekanan balak. Ustaz, boleh kecilkan sikit slide tu Ustaz? Sebabnya macam tak masuk semua. Sikit je. Minus. Kabur dah tak masuk semua. Okey Ustaz. Akan nampak tak? Orang belakang nampak tak? Orang belakang nampak tak slide? Nampak kasih angguk? Nampak? Tak nampak? Tak nampak duduk depan? Kalau begini nampak tak? Nampak? Itu perli tu Ustaz. Orang bentung tak nampak tak apa. Para wali dia tak nampak, dia nampak dengan hati dia. Dia tak perlu dengan mata, dia nampak dengan hati. Terus al-ilmi fi sudur. Ini fi sutur. Fi sutur ni susah ni. Al-ilmi fi sudur. Di kasyaf. Kasyaf lagi dahsyat ni. Alamak Abang Jalil. Kasyaf dia tak makan nasi lemak, nampak kacang Jalil. Lupakan ikan batin. Nombor empat. Apa cara keempat? Ada tumakninah. Tumakninah ni. Pening tak tengok ni slide ni? Kalau macam ni memang pening. Tapi kalau saya tarik macam ni, tak pening kan? Kalau macam ni memang pening lah, dia rapat-rapat. Apakah makna tumakninah?
Kita ulang-ulang, kita masuk dalam syarat, kita ulang-ulang. Masuk dalam syarat, ulang-ulang. Lama faham ke? Faham. Apakah makna tumaninah? Letak perkataan yang pertama dulu, yang paling tepat ialah pegun. Nanti, saya tunjuk akak Akak tak apa pegun ni, akak pergi bank. Pergi bank, akak masuk duit. Cash deposit machine. Orang masuk duit banyak-banyak, nanti mana duit yang tergulung-gulung tu, dia buka, dia suruh kita ambil. Lepas tu tutup. Lepas tu kita pilih, tambah wang. Kita betulkan balik lipat tu, tambah wang. Lepas tu kita masuk. Bila kita tekan teruskan, nanti dia akan tutup kejap. Dia berhenti, dia jalan. Kenapa dia berhenti, dia jalan? Supaya kalau tangan kita kat situ, kita nampak dia datang, kita sempat lari. Dia akan berhenti kejap. Dia berhenti di tengah. Jalan balik. Berhenti tengah-tengah tu nak ambil pegun tu. Tengok pegun tu. Guru kata, tarikh yang terbaik bagi tumaninah ialah pegun. Dulu kita dekat sekolah waktu rehat, sekolah rendahan. Ingat tak? Main kering. Lepas tu kering, berjalan. Ada tak? Sekolah kan tak ada? Sekolah kampung tak ada? Budak kampung tak boleh pinjam. Budak bandar ni nakal. Hendrik Geni je Ustaz, lain tak ada. Jangan cakap Hendrik Geni, yang sekolah Geni. Hendrik Geni pula. Apa? Apa nama dia? Sekolah Geni je. Sekolah Geni, Hendrik Geni. Orang kampung panggil Sekolah Haji Gani. Haji Gani. Sekolah Haji Gani. Haji Gani tu. Alai tahu tak? Jangan dah tak tahu alai. Kampung Medan, Putrajaya, Kampung Medan, Putrajaya. Memang dah tak tahu alai kat mana. Ada sekolah, Orang Melaka kata sekolah Haji Gani. Haji Gani. Sekolah Haji Gani. Sekolah jahat. Dulu sekolah saya sekolah Jalan Geni. Bukan yang dia Geni Henry tak ada. Sekolah Jalan Geni. Jalan Geni Ustaz. Tersasul. Abang saya pun, Haji Hassan pun Jalan Geni. Kakak saya pun Jalan Geni. Kita waktu rehat dulu, dah rehat. Memang teknik pendidikan budak-budak tau. Kita nak suruh dia diam, dia duduk kucing. Kering, budak dia diam. Lepas tu kering, baru jalan masuk kelas. Yang kering pertama, ni budak-budak tengah lompat lagi. Kering, diam. Diam lah berapa saat. Kering, baru masuk kelas. Dulu Haji Nasir sekolah ada? Jadi sekolah mana? Langat. Sekolah kat tempat lain lah. Sekolah tu? Sekolah mana tu sekolah? Ulangan. Sekolah Jalil ke sekolah mana? Tu budak nakal di sekolah tu. Bukan Haji Gani. Bukan. Sekolah Jalil tu ada sama pun kan? Ada sama kan? Saya pernah bekalkan Syada tu. Syada sekolah. Saya bekalkan sekolah dulu. Lalu kawan ni dia ni ada kedai. Dia kata, dia sekolah mana ni? Sekolah Jalil. Dia panggil sekolah Jalil. Dia panggil sekolah Jalil kan? Macam kat sini, PJ ni ada satu sekolah yang popular tau. Budak-budak lu selalu sebut. Sekolah Samad. Nama Jalil ni nakal. Sekolah Samad. Tapi kalau saya budak-budak lah, sekolah mana? Samad. Dia sebut nama Samad. Samad ni nama sultan kan? Dulu kat Kadang pun ada juga. Sekolah Sultan Abdul Aziz Shah. Anak saya tu kata 5 sejak begitulah. Saas. Tu Saas. Budak-budak kata sekolah anak-anak sultan. Ada pula kata ini budak nakal sekolah. Sekolah anak-anak syaitan. Macam-macam nama Sekolah SMT. Sekolah teknik. Kami main bola dulu. Budak-budak ejek-ejek kat Padang lah main bola. SMT. Sekolah makan tai.
bertumbuk kat padang, Puan Hajar dia kata sebelum ketai kita orang ni pelai terpilih tau. Riak lah kejap. Sebelum ketai je. Puan Hajar pun. Ha. Pegun. Dulu Ustaz kata, bawa kereta. Kereta murah, kereta Proton. Ha. Dalam Proton, bateri kom. Proton lama, start tak boleh. Anak tolak baru start. Ha. Automatik pintu pun tak ada. Macam ni. Hujan tutup, tak rapat, basah bahu. Bawa kereta dekat highway. Bawa juga anak-anak jalan. Sekali kereta BMP 44 lalu. Zoom. Katakanlah kita Lamborghini apa nak sebut tak pandai kan. Lamborghini. Lamborghini tu bukan orang Jawa ramai pakai. Itu Lamborghini keretanya tu. Lamborghini. Buatan Jawa, Ustaz. Pak Mat Tempe. Awak ini pakai. Lamborghini. Kita bawa je, dia potong. Oh, diorang ni kalau potong bukan 120. Guru kata. Kita bawa ni, gede. Kita diam sekejap. Tu pegun. Masyarakat tengah belajar dengan saya lah. Faham tak faham, tu makninah. Sekali masuk orang. Ingatkanlah Bading Siap. Sekali masuk Aaron Aziz. Ustaz, apa khabar? Akak jadi apa? Pegun juga? Itu belum saya Pegun kan? lagi. Dalam masa tengah jadi kecil ni mulai. Pegun tak? Itulah tu makninah. Dengan belajar jadi masuk siapa? Siti Nurhaliza. Contoh aku tak kenal dengan Acil. Ustaz, nak jumpa Abang Wo sekejap. Bukan pegun, Abang Wo tu keluar. Orang lelaki tak ada. Acil dah. Ini Acil ni. Ni suaminya. Siapa nama suami? K. Ada Tok K. Nombor IC dia berapa? Pegun kan? Pegun tau. Ini kalau projektor ni tiba-tiba naik sendiri yang kaki dia. Berawang-awangan Demam, bukan pegun lagi. Demam tu bukan Tuan Inah. Yang Tuan Inah ni pegun. Dulu guru kata pegun, bawa kereta Proton, orang potong, bawa takai, potong besar potong, boom. Besar betul-betul tu. Terdiam. Mata betul-betul. Tu pegun. Tumakninah ni dia kata perkataan pertama yang kita letak bertakrif dia banyak ialah pegun. Okey. Dah bagi contoh motor, dah bagi contoh kereta, dah bagi contoh Arun Aziz, Arun. Orang Melaka kata Arun. Kau tak faham pegun tak tahu. Apa lagi? Pegun, lagi diam, lagi tetap, lagi tidak bergerak. Tidak bergetar. Dan banyak lagi lah benda-benda yang sesuatu yang sama makna dengannya. Yang inilah dinamakan erti tumakninah. Kita boleh faham macam ni, Alhamdulillah. Ya Allah, Engkau bagi aku faham ilmu agama. Ya Allah, Engkau beri aku faham ilmu agama. Ya Allah, Engkau beri isyarat pada aku akan jadi orang yang baik. Itu yang best juga. Isyarat dari Tuhan yang berkendakkan kebaikan. Isyarat dari Tuhan yang nak bawa kita pergi syurga, nak beri kita reza, nak beri kita rahmat. Isyarat dia Nabi kata antaranya apa? Bila engkau faham pada agama engkau.
Ulama kata ada 3 syarat. Syarat Allah nak kita jadi baik ni ada 3. Satu apa? Faham pada agama. 2, nampak dosa sendiri dan bertaubat kepadanya. Nombor 3 ulama kata apa? Merasai segala amal itu adalah ihsan Tuhannya. Itu tanda apa? Tanda Allah nak kita jadi baik. Kalau Allah nak, tiada yang boleh menghalang. Tak apa boleh halang. Sebab Allah itu kuasa. Dia kudrat. Dan dia berkendak dengan kuasa dia. Dia berkendak. Tak ada orang paksa. Tak ada tak sengaja. Dia berkendak. Dan berkendak itu adalah sifat apa? Kudrat, iradat. Itu iradat. Dulu ada nasyid, tapi Ustaz kata nasyid itu salah. Ya Allah, ya Tuhanku, ku sujud pada kudratmu. Patutnya ku sujud pada zatmu. Dia kata tak tepat lah. Ku serah jiwa ragaku pada takdir iradatmu. Itu betul lah. Takdir iradat kehendak dia. Pimpinlah aku. Tak apa, lupa dia kata. Rahmati aku dalam rahmatmu, hanya padamu aku mengadu. Ya Allah, ya Tuhanku. Nak dengar tidak ni? Tengok muka macam pelik lagu apa Ustaz nyanyi lagi Hindustan lah. Apa nama kumpulan tu? Di sepertiga malam tafakurku di apa? Pula dalam mudah nyanyi lagu tu. Zikra. Penyanyi dia budak Aceh. Rizwan. Penyanyi dia Rizwan. Budak Aceh. Lagu dah rakam. Tengah buat promosi, dia balik Aceh. Dan dia tak balik sini. Terpaksa dah ambil penyanyi lain. Suara TV keluar suara lain. Mulut dia. Terpaksa buat gitu. Penyanyi balik Aceh. Padahal dia dengan PM ni. Saya tahu dah kenal budak-budak ni cerita. Budak-budak ni cerita. Saya tengok kenapa budak dah nyanyi ni. Tapi kat TV dia mainin. Dia pakai DAT system. Okey. Tumak ninah. Erti tumak ninah, pegun, diam, tetap, tidak bergerak dan tidak berputar. Okey. Dalam kitab dah baca tak? Dia punya matan. Dia punya isikan dalam kitab dah baca tak? Pasal rukuk. Dah ke belum? Dah ke belum? Belum. Rukun kelima. Yang tu, belum baca lagi dalam kitab. Baca di kitab pula. Rukun kelima. Muka surat 26. Rukuk pada tiap-tiap rakaat. Rukuk masa bila? Tiap-tiap rakaat. 3 rakaat, 3 rukuk. 4 rakaat, 4 rukuk. 1 rakaat tertinggal rukuk, solat tidak sah. Kenapa? Rukuk tu mesti tiap-tiap rakaat. Ada rukun buat sekali je sepanjang semayang. Contohnya, sekali buat je sepanjang semayang tu sekali je. Takbiratul ihram sekali je. Apa lagi rukun yang buat sekali je dalam semayang? Niat. Niat akhir. Apa lagi rukun yang buat sekali je dalam semayang? Niat. Apa lagi rukun yang buat sekali je dalam semayang? Salam. Salam tu rukun ni satu lah. Ucap satu. Kalau ucap 2, sunat. Ucap 1,
wajib. Ucap kedua, sunat. Tu apa yang sunat sekali je buat dalam sembahyang? Apa? Otak nak kena jalan tak dengan buku otak. Apa? Iftitah. 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 Allahu akbaru kabira walhamdulillah kabira. Apakah sunat lagi sekali? Yang buat sekali je dalam sembahyang. Iftitah. Lagi satu sunat yang buat sekali je dalam sembahyang. Apa? Tahiyat awal. Apa lagi sunat yang buat sekali je sembahyang selain tahiyat awal? Selawat atas Nabi, atas keluarga Nabi. Kali je buat tahiyat akhir. Betul, tahiyat akhir. Kali je baca tahiyat akhir. Lepas tu tak sunat lagi baca dah. Okey. Ada sunat sekali buat. Ada sunat tiap-tiap rakaat buat. Seperti apa sunat tiap rakaat buat? Baca tasbih Subhana Rabbiyal Azim. Baca tasbih Subhana Rabbiyal A'la. Baca doa Rabbi Fili. Tiap rakaat buat. Tiap rakaat buat. Apa sifat rukun yang 4 kali buat satu rakaat? Tomak Nina. Tomak Nina itu sifat kepada 4 rukun. Rukuk dengan tomak Nina. Sujud dengan tomak Nina. Duduk antara sujud dengan tomak Nina. Iktidal dengan tomak Nina. Ada sunat buat tiap rakaat. Tasmi'. Apa tasmi'? Apa bacaan tasmi'? Sami Allahu liman hamidah. Liman hamidah. Sami Allah. Ain. Sami Allahu liman hamidah. Tiap rakaat sebut. Tasbih Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Tiap rakaat sebut. Rabbil fili. Tiap rakaat sebut. Doa antara duduk antara dua sujud. Apakah perbuatan sunat yang 2 kali je buat dalam setiap sembahyang? Perbuatan. 2 kali buat je. Satu sembahyang 2 kali. Satu sembahyang 2 kali. Satu sembahyang 2 kali. Berapa rakaat pun tak apa. 2 kali. Nama dia? Tahiyat. Duduk tahiyat. Perbuatan 2 kali. Duduk tahiyat awal 1 kali. Apa kak? Saya ni tak dengar apa kat badak sikit. 2 kali buat setiap semayang. Perbuatan bukan bacaan. Toleh kiri, toleh kanan. Betul. Kan sekali, 2 kali buat je semayang. Toleh kanan sunat, toleh kiri sunat. Apa lagi perbuatan yang buat sekali je. Dan 2 kali semayang, toleh kanan, toleh kiri. Beri salam lah. Beri salam. Toleh tu. Perbuatan toleh ni 1, 2. Atas semayang 2 kali je. Ini 2 sunat. Jadi bila kita dapat memahami, kita memikirkan, begitulah ulangan-ulangan. Yang ni duduk pula. Rukuk pada tiap-tiap rakaat. Dengan tumak ninah. Tumak ninah ni apa? Pegun. Dia berperanan sebagai apa? Sifat rukun. Okey, tengok sini perkataan ni
Tengok kitab dia kata, dia kata rukun kelima. Saya nak tengok. Saya nak bagi akak nampak jelas-jelas tau benda ni. Jangan nanti salah. Rukuk dengan nak baca tumakninah pun boleh, tamakninah pun boleh pada tiap-tiap rakaat dengan dikata ini tumakninah. Dia tumakninah. Okey, ini rukuk. Ni rukuk ni yang kita belajar tu hari, perbuatan apa ni rukuk ni? Kalau saya tunjuk sini, rukuk ni perbuatan apa? Perbuatan jasad. Perbuatan bungkuk. Dalam bahasa Arab dipanggil Al-inhina. al-hina. Al-hina hamzah. Bukan hina, bukan ain, hamzah. Al-hina. Bungkuk itu al-hina. Ini namanya rukuk ni perbuatan bungkukkan badan. Ini dikatakan waktu nak rukuk bila masa waktu nak bungkuk. Ini waktu rukuk. Kalau tak kena tempat dia, kalau tak sengaja, sunatlah sujud sahwi. Akak duduk belakang, bayang, duduk saf kedua, pandang bawah, khusyuk. Sekali dengar Allah Akbar, akak rukuk akak rukuk. Orang sebelah tak rukuk pun. Tunggu juga. Kenapa orang kiri kanan tak rukuk? Orang depan tak rukuk. Rupanya belum masa rukuk. Kita pun bangun balik. Tadi rukuk dengan tidak sengaja. Sunat kita sujud sahwi selepas imam beri salam. Sunat, bukan wajib. Okey. Akak baca ayat awal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terlajak wa ala ali Muhammad. Jadi sunat sujud, faham tak tadi? Kenapa sunat sahwi? Meletakkan bacaan sunat bukan di tempatnya. Wa ala ali Muhammad ni baca dekat mana sunat? Ayat akhir. Tapi akak baca ayat awal. Meletakkan sunat bukan di tempatnya. Rukuk. Tadi dah baca Fatihah. Tak tahu berangan apa semayang tak tahu ke? Berangan banyak sangat. Semayang tapi berangan. Nak balik kampung, mak limah punya anak kahwin, ada tol pula berapa ringgit duit adu. Tidak laki aku ni muka sengkit gitu. Berangan ni. Ni baca Fatihah. Baca surah. Turun aja. Baca Fatihah lagi. Masa rukuk baca Fatihah. Jadi meletakkan bacaan bukan bertempat dia. Maka sunat sujud sahwi. Anak langgar tengah semayang, anak main basikal. Cucu datang main basikal langgar nenek kat sini. Oh poyut, dia kata. Nenek kalau melata, boyut, pojut, jembalang tanah, setan hantu. Itu yang dalam kandang tu habis disebut. Oh dalam kandang. Tu dalam kandang tu pula. Yang banyak dekat Paya Mengkuang tu. Oh Paya Mengkuang dia kata. Itulah binatang tu disebut. Batal? Tak batal. Kenapa tak batal? Tidak sengaja. Terlancar lidah. Tergagah lisan. Itu kita kata. Maka dalam kitab Kifayatul Muhtadi wal Umdatul Aulad, sunatlah dia. Sunat apa? Sujud sahwi. Kita ni faham sujud sahwi ni apa? Syak bilangan rakaat. Tu je kita faham. Lepas tu tinggal ayat awal. Lepas tu tinggal kunut. Tu yang kita faham. Kalau kitab yang detail, baca Allahumma salli ala Muhammad itu ayat awal sampai situ saja. Stop.
bangun. Kalau baca wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Ayat awal sunat sujud sahwi. Kenapa? Meletakkan sunat bukan pada tempatnya. Faham? Kalau lupa macam mana Ustaz? Lupa pun sama. Lupa sujud sahwi. Ya, sunat. Ha? Kenapa? Melatah. Melatah tu dia bercakap dengan sedikit, tidak sengaja, tidak batalkan solat. Tetapi sunat sujud sahwi. Sujud sahwi ni biasa lah. Masa dia semayang, orang langgar dia kata, oh mak kau, itu tak sengaja, tak batal solat. Tapi sunat sujud sahwi. Kenapa? Berkata-kata dengan sedikit. Tanpa sengaja. Tu kita besar-besar lah. Kita belajarlah ke depan sikit. Lebih sempurna. Kalau lupa sujud sahwi, sah ke semayang? Kenapa sah? Sunnah. Sujud sahwi ni tang mana pusing macam mana pun sunat. Batal sunat sebab sujud sahwi, dia tak sunat sujud sahwi, dia sujud sahwi. Dia tak ada buat sesuatu yang sunatkan dia sujud sahwi, dia saja-saja nak sujud sahwi. Bagi pahala lebih, mana tahu ada lupa-lupa dia kata. Mana tahu dia kata. Batal tak semayang? Batal. Sebab di sujud itu dikatakan menambah sujud pada solat. Nanti kita baca yang ketujuh, rukun yang ketujuh, yang atas muka 27, sujud 2 kali tiap-tiap rakaat. Nampak? Kalau dia tak sujud sahwi, tak sunat sujud sahwi, dia buat sujud sahwi. Jadi maknanya dia tambah sujud. Dia tambah sujud batas semayang. Kenapa? Tambah rukun dengan sengaja. Contoh dia apa? Dia kalau kita mana yang untuk Sami Allahu liman hamidah. Lepas tu, lupa nak tengok ni. Tunggu. Boleh tak? Boleh. Tapi kalau kita turun lebih daripada 70%, sunat sujud sahwi. 70%. Bawah lagi. Kalau sini potong 100. Sini potong 100. Potong 100. Bawah mana? Ini 100. Ini 100. Okey. Ini kosong. Lebih 30, bawah sunat sahwi. Ni berapa? 10 di 20, 30, 40, 50, 60, 70 mana? Dekat 70 dalam berapa? Ini 30 ni. Kalau ini dalam enggak tahu. Boleh ini Allah maju di mana saya dekat sudah ada. Itu sudah sendiri. Kan ini dari ada tidak ada 50, ada tidak ada 30, dan nanti ada tidak ada 50 saja. Ni itu belum tapi ada kira kalau dengan dan turun dia 20 kan.
Ni, 7, 8, 9. Allah. Okey, Allah bagi dari. Lepas tu, guna kembali. Benar. Kalau ingat, benar. Tiga kali, batal merah. Kalau tidak benar, sebelum yang kali, apa? Saya dari dalam ini akan kemudian dalam ada juga kalau kita ini betul ni kami dong mandi sebagai dan akhirnya yang saya aku bergerak ini kerana untuk hari kali nah berani pasal mana kata yang kota berani macam nah berani ni di mana di bagian apa bagi diri bagian apa bahan dapat ini bahwa ini apa sekarang kita mau di kuliah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita memiliki hari yang apa jadi? Bangsa itu pun sendiri, bukan? Untuk gimana? Jadi, dulu sejujurnya. Jadi dengan akhir itu sejujur lagi. Dulu sejujur lagi. Dengan akhir. Jadi, pada nah, jika kita tahu itu ini ada mempertentu dengan yang pada putusan. Tapi kan kami banyak tu. Perkataan sahu, sin, ha, wow. Sin bukan hawa Melaka tu. Sin, ha, wow. Huruf ha, huruf wow. Mana? Lupa. Jadi sujud sahwi ni sujud lupa. Tadi bercakap ni, oh mak kau lupa apa? Lupa aku tengah sembahyang. Tak sengaja terlancar mulut aku bercakap dengan sedikit. Allahumma sholli ala Muhammad. Lepas tu situ saja. Saya awal. Dia baca lagi. Wa ala ali Muhammad. Sunnah sujud sahwi. Kenapa? Wa ala ali Muhammad ni selawat kepada Nabi. Sepatutnya letak pada tahiyat akhir. Salah tempat. Salah tempat. Ya. Dori. The watch in front of me. Kalau nak tempat nanti tak dapat sunat lah. Tapi sebenarnya dia berubah. Tu jangan salah tempat. Oh tadi senang jadi ni. Senang. Depan tu di masjid je tau satu. Juriah. Kalau pergi sana tak ada orang. Jangan salah tempat. Tapi haji nasi ada, no problem. Bila haji nasi bawa tempat lain tu. Jangan salah masjid Saya dulu pernah salah masjid tau. Saya salah masjid. Saya nak pergi kuliah maghrib dekat Bagi Perdana. Lepas tu saya singgah Abu Rahman Auf. Orang tengah sampai maghrib. Bila maghrib, saya dengar imam ni. Imam masjid JLA. Jadi memang ada tahu. Dia baca memang sedap. Saya kata kenapa imam ni macam ni? Rupanya, ini masjid lain. Saya patut dekat Bagi Perdana, 2 km dari masjid tu.
Saya pergi masjid lain. Nasib baik saya nampak imam. Ada murid jemaah juga. Ustaz dari mana? Maknanya bukan diri saya tu. Ustaz dari mana? Dia kata, alamak, salah tempat. Biar ni. Pernah juga patutnya mengajar Nabi Hajar. Saya pergi dengan anak saya haji. Muhammad Yahudi ni. Saya pergi ke hal lain. Saya patah balik. Saya nampak orang habis berisap. Orang keluar. Saya suruh anak saya turun. Takkan yang luar tu hujab. Sebab saya salah tempat. Pada jadual ada banyak salah kabut. Otak kita macam-macam. Itu dia begitu. Okey. Ini perbuatan rokok. Waktu rokok. Ini apa? Tumanina ni apa? Ni syarat rokok. Okey. Nanti dalam itu kita sambung pada perkataan atau membongkok. Tanda itu, kata dekat kitab apa? Atau membongkok, nanti kita baca dekat kitab itu, kita terangkan dekat board, dekat tulisan. Atau membongkok, ni tulisan ni tak ada lah, nanti kita sambung. Okey, sallallahu rabbuna ala nabil mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil musallim wa ala wa sahbihi ajma'in Allah yudhidan ba mukhalafatu lil hawadisi qiyam bin nafsi wahda wadra yuda ilmun hayyu kama balsam kalamu qadiran muridan aliman hayyan sami'an Allahu basiran mutakaliman. Nanti kita belajar nazam sikit lagi. Abdaduha isunami duha anta di kulli waqtin nafisin mutaba'um adamu itu sunu ulama salih wa ibrahim kullu mutaba'an. Nanti kita proses nanti kita baca sama-sama. InsyaAllah. Baik, kita tak perlu lupa dalam proses. Ini bicara pasal wajib beriman pada Allah pada nombor berapa? 27 Ustaz. 27. Allah berkuasa sudah. Dah belum? Tengok slide ni. Slide tak tukar lagi Ustaz. Ini belum tukar slide. Ada Idris dulu, Abu Jama, Sodewa, Ibrahim. Okey. 27. Ini dah sudah belum 27. Belum. Allah berkuasa atas setiap sesuatu. Okey. Ini kita masuk benda sekali baru. Kita ambil tulisan di balik. Nombor 27. Rasa macam dah belum kan? Belum Ustaz. Nombor 27. Ini cerita pada apa ni? 27 ni. Beriman kepada Allah, memahami rukun iman. Ambil tajuk dia, tulis lagi sekali tajuk dia dekat atas. Tetapi kita bercakap tentang fakta nombor 27. Itulah. Allah berkuasa. Akak nak cepat faham ni, cepat pandai tauhid ni, akak tengok kan, akak boleh balik. Okey, contohnya apa maksud saya cakap? Walaupun dah dapat tulis balik. Ni. Allah ni apa? Tulis balik. Apa kita faham? Tulis balik. Apa dah tulis? Allah ni.
Nama bagi zat Tuhan. Yang wajib ada. Online ni dua orang dah. Ada Ustaz. Ada Ustaz. Batu 80. Dengar tak suara ni online ni? Dengar Ustaz. Ya Allah, tak pakai ni. Mana? Dengar Ustaz. Oh, Dengar Ustaz. Ustaz. ada nak dengar cakap tak pakai ni, tak pakai telinga. Okey. Nama bagi zat Tuhan boleh banyak kali sampai muntah. Baru dapat. Tahu. Macam hari dulu lah. Ni dah tahu. Tak, tulis tak. Paksa diri kita tulis. Nama bagi zat Tuhan yang wajib ada. Pada wajib akal yang tiada diterima akan tiada nama bagi zat Tuhan tak nampak. Nama bagi zat Tuhan yang wajib ada pada wajib akal, tiada diterima akan tiadanya, tiada zat tu. Dekat manakah perbicaraan zat kalau kita ingat? Apa benda lagi yang mensyaratkan pada zat? Pada apa? Rukun syahadah. Rukun syahadah dah belajar ke belum dekat sini? Dah belajar ke belum? Wah, semua baca belum lah. Rukun syahadah ada berapa? Tak, ini basic-basic jangan tak tahu lah. 1. Ini yang kita berusaha ni. Mengisbatkan Ada zat Allah. okey, kita baca macam ni. Rukun syahadah ada 4. 1 ni dekat mengisbatkan ni. Mengisbatkan dia pecah 3. 1 2 3. Mengibatkan Allah ada wujud dengan zat. Ini kan dia ni bicara zat ni. Ni zat, ni bukan zat ni. Kita kena kata Allah ini ada wujud dan dia ada zat. Dia bukan mitos, bukan khayalan, bukan cerita nongeng, bukan bayangan, bukan makhluk halus. Dia wujud ada zat, cuma zat yang tidak tahu. Kena ukur. Wujud dengan zat dan mengisbatkan apa? Sifat Allah dan mengisbatkan perbuatan Allah, meyakinkan, menetapkan. Itu mana isbatkan? Meyakinkan, meyakini. Mengisbatkan, meyakini, meyakinkan, menetapkan. Tidak menafikan. Itu nama dia isbat. Lawan isbat ialah apa? Lawan isbat ialah nafi. Lawan jazam ialah lawan jazam apa? Jahil. Lawan jazam syak, faham,
Zan. Lawan jazan 3 benda. Syak, zan, waham. Lawan zan adalah apa? Ha? Ada dengar sikit-sikit jawapan tu tapi tak confident. Jirim. Lawan sifat Allah adalah apa? Lawan sifat Allah, sifat makhluk. Bukan makhluk apa? Arad. Makhluk. Din, ra, dot. Lawan sifat Allah, sifat arat. Lawan zat adalah jirim. Lawan sifat Allah adalah sifat makhluk. Nama dia arat. Lawan isbat tadi apa? Nafi. Menafikan. Kalau menafikan rukun syahadat tak sah. Mesti yakinkan, isbatkan, tetapkan, teguhkan, fahamkan, yakinkan Allah pada wujudnya ada zat. Lagi. Dan dia ada sifat. Zat Allah adalah sambung-sambung. Zat Allah adalah zat. Sifat Allah adalah Zat. Sifat. Sifat. zat makhluk adalah jirim. Jirim. Arat. Arad. Beza zat dengan arat. Zat itu berdiri, sambung, Sendiri. dengan sendiri. Arat itu Tergantung Tergantung pada sifat menumpang tergantung pada jirim. jirim. Penumpang pada jirim, faham Tak ada jirim, tak ada arat. Tak ada jirim, tak ada arat. Lepas tu dia kata Allah wujud qidam baqa. Tak ada wujud, tak ada qidam, tak ada wujud, tak ada baqa. Tak ada wujud, tak ada mukhalafatul hawadis. Tak ada wujud, tak ada qiyamul nafsi. Tak ada wujud, tak ada wadahiyah. Tak ada wujud, tak ada iradah. Kenapa? Wujud dulu baru ada yang lain. Lepas tu nombor satunya ulama susun. Wujud qidam baqa. Kita kata Allah baqa wujud qidam. Tak ada. Nombor apa? Wujud dulu. Cuba nenek. Cuba cucu balikkan nenek nasib. Allah mukhalafatuhu wujud qidam. Nanti cucu kata salah lah nenek. Salah nasib. Nenek tak pandai nasib. Orang tua kan cakap nasib. Ini tak pandai nasib. Macam mana? Allah itu wujud qidam baqa. Kenapa? Wujud ni terhasillah yang lain. Bila wujud terhasillah melihat. Betul. Bila wujud terhasillah mendengar. Bila wujud terhasillah nafinya Allah itu dia bukan bersifat baru tetapi dia bersifat qidam. Itu wujud nombor satu. Jadi rukun syahadah ni mesti yakinkan Allah ni wujud dengan zat. Macam mana zat? Tak tahulah ukur dia macam mana. Dan dia ada sifat. Bila ada zat, dia mesti ada sifat. Bila ada sifat, dia ada perbuatan dia. Dan kita ni adalah apa? Yang diri kita makhluk ni adalah apa? Yang kita lihat sekarang ni dengan nyata dengan mata kita apa? Adalah Jirim. perbuatan Allah yang dinamakan dengan jirim. Yang mempunyai arat. Arad. Okey, saya nak tanya cara jujur. Akak rasa tauhid ni memeningkan ke, mengecewakan ke, memabukkan ke, membuat minyak tapak aku cepat habis ke? Tak ada lah. Makin lama makin faham kan?
Saya nampak, bila saya tanya akak jawab, nampak mulut akak gerak-gerak pada mas. Tapi saya tak pasti menguap ke apa tu. Tapi nampak, bila saya tanya nampak, gitu. Mungkin menguap, mungkin jawab, mungkin cakap entah tak tahu, mungkin itu ya. Lepas tu saya nak tanya ni, adakah cara saya terang ni tak boleh nak faham? Boleh faham ya? Tauhid ni payah faham tau. Belajar 3-4 guru pun tak faham. Tapi dia tak payah sebenarnya. Tapi kena banyak kali je. Banyak kali ulang, banyak kali dengar. Kalau banyak kali tidur, 20 kali datang sendiri, tak faham. Banyak kali tu perhatian. Jadi, nombor 2, dah terus cerita ni, cerita lah. Cerita boleh habis lah. Mengibatkan Rasul. pada Rasul. Ini mengisbatkan Rasul pada meyakini apa? Yakini Rasul itu utusan Allah. Mengibatkan beberapa perkara. Apa dia? Rasul itu utusan Allah. Ini. Dan mempercayai Segala khabar. dirinya dan kabarannya. Dan kabar yang dibawa, itu maksudnya kabar dibawa. Dia bawa kisah malaikat, dia bawa kisah kitab, dia bawa kisah Rasul dulu-dulu. Rasul akan datang tak ada, pada Rasulullah Muhammad SAW ni tak ada Rasul. Dia bawa cerita macam mana Allah itu begini, hari akhirat itu begini, qada itu begini. Jadi semua ni 1, 2, 3, 4 inilah yang dinamakan sebagai rukun syahadah. Okay. Ini pembahagian pada 2, pendetailan dia pada 4. Ini pada 4 dia apa? Ini pada 4 dia ni lah. Okey. Dengar gini Okey. Saya nak cakap apa tadi sebenarnya? Saya cakap zat ni. Nama bagi zat. Jadi saya cerita zat ni. Bila kita tengok rukun ni, apa kita nampak? Apa yang nampak? Ada pula yang lain ni. Kalau tak percaya ada zat Allah, jadi tak sah syahadah. Bila rukun nampak apa? Nombor 1. Nampak apa? Ni nampak duduk. Mengaku adanya Allah. Nampak apa? Pinjam. Nampak apa? Asas. Sesuatu perkara. Itu yang kita kata nampak rukun ni, nampak tunjang. Okey, tengok atas balik. Apa ni, dari sekali kita faham lagi sekali biar kita faham tauhid yang kemas. Ini usaha kita nak kenal Allah. Jangan silap. Ini. Syait. Sesuatu ni maksudnya syait. Sesuatu ni maksudnya syait. Sesuatu ni maksudnya masyiwallah. Sesuatu ni maksudnya masyiwallah. Masyiwallah. Masyiwallah ni maksudnya selain dari Allah. Kita nampak. Belajar ni nak kena nampak. Bukan nak kena hafal. Bila nampak tu boleh hafal. Nampak ni dengan mata hati. Bukan nampak dengan mata itu. Nampak dengan mata itu orang kafir pun boleh hafal.
Tapi memahami itu perlukan mata hati. Hati ni kena dia ada mata. Dan hati ni mata dia terbuka kalau hati itu bersih. Kalau hati ni dikotor dengan dosa dan maksiat, dia akan gelap. Itu nama hati gelap hati. Ini selain daripada Allah itu, nama dia sesuatu. Kalau kita tadi lebih lanjut, sesuatu ni terbagi kepada berapa? Dah belajar kan? Dah belajar ke belum? Dekat sini dah belajar ke belum? Susah jawab belum ya Ustaz. Shape are divided into 3. Dah belajar ke belum? Tengok yang nota dah belajar belum? Satu, sesuatu yang dilihat dengan ada. Nombor dua, sesuatu yang dilihat dengan tiada. Dah belajar ke belum tadi? Dah kan? Nombor tiga, sesuatu yang tidak dapat dilihat dengan ada dan tidak dapat dilihat dengan tiada. Satunya, sesuatu ni bahagian pertama dilihat dengan ada. Ada apa? Dikesan dengan panca indera. Boleh cium. Orang masak nasi lemak, cium. Ada sesuatu. Kita boleh pegang. Ada sesuatu. Kita boleh nampak. Ada sesuatu. Kita boleh rasa. Ada sesuatu. Itu namanya ada dikesan oleh panca indera. Nombor dua, sesuatu itu dikesan dengan tiada. Apa? Tiada rambut, dikesan botak. Tiada gigi, dikesan rongak. Tiada isteri, dikesan bujang. Tiada suami, dikesan baru. Tiada suami, dikesan janda. Dikesan orang janda. Kesan. Tiada ilmu, dikesan jahil. Jadi, sesuatu itu ada, tetapi dilihat dengan tiada ni sesuatu. Kakak fikir gini lah. Botak. Dia tak nampak botak. Yang kita nampak tak ada rambut tu kulit kepala dia bukan botak. Dia kesan dengan tiada. Tiada rambut. Rongak. Yang kita nampak gigi dia ada gusi. Itu tak ada gigi. Itu gusi dia bukan rongak. Rongak ni apa? Bila gigi tak ada orang rongak. Sesuatu yang dikesan dengan tiada sesuatu. Nombor tiga, sesuatu yang dikesan dengan tiada pun tidak, dengan tiada pun tidak. Dia adalah iktibari. Hanya panggilan. Iktibar. Hanya daripada pengalaman-pengalaman saja. Contoh dia yang paling mudah apa? Hadas. Itu sesuatu tu. Sesuatu divided into 3. Satu, benda yang boleh dikesan dengan ada. Dengan ada masuk dengan panca indera, boleh rasa, boleh tengok, boleh dengar. Dua, sesuatu yang dikesan dengan tiada. Seperti dikesan botak tanpa rambut, dikesan rongak tanpa gigi. Akan belajar tauhid, akan belajar begini. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Inna Allah, sesungguhnya Allah, kulli syai', setiap sesuatu berkuasa ia. Kalau kita terjemah, sesungguhnya Allah itu, Inna Allah, sesungguhnya Allah itu berkuasa atas setiap sesuatu. Sesuatu ni apa? Itu sesuatu kali tu. Allah tu apa? Allah tu nama bagi zat yang wajib ada pada akal. Dan tiap-tiap sesuatu. Ini sesuatu juga ni. Bendanya sama kan? Yes, bendanya sama. Menghadap kekuatan daripada Allah. Apa bukti dia? La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ni kekuatannya. Apa makna kekuatannya? Apa makna kekuatannya? Harap ni apa? Dalam bahasa Arab sebut apa? Tubna ilallah wa raja'na ilallah. Raja'na apa? Aku bertaubat kepada Allah.
Aku mengharap kepada Allah. Raja. Aku, raja ni pasangan dia apa? Ha? Khauf. Khauf ni apa? Takut. Takut tapi mesti ada rasa harap. Kalau takut saja, tak ada rasa harap pada Allah, akan timbul rasa putus asa. Putus asa. Ada takut je, aku ni Allah tak mendosa, aku ni apa, dah putus asa. Jangan dibiarkan takut berpanjangan, kelak akan membawa putus asa pada Tuhan. Lagu apa? Tak dengar. Malah aku tanya. Ingatlah biasanya kabus tak berpanjangan. Setelah kabus berlalu, pasti cerah kembali. Tak dengar? Takkan tak dengar lagu ni popular tu? Ujian adalah tarbiyah dari Allah. Tak dengar? Anak aku nyanyi akan hujan. Lepas ni nak pergi Kuala Selangor. Nak pergi hantar anak. Anak naik dengan kakak dia daripada rumah. Saya datang. Lepas tu kan saya bawa kakak dia balik lah dengan anak dia. Macam itu. Dengan anak nanti. Saya tak nak anak saya bawa kereta daripada rumah pergi Kuala Selangor. Dia tak berapa, tak meyakinkan saya. Tu saya tak pergi bawa. Okey. Raja harap. Harap macam mana? Benar-benar harap. Tinggi harapan. Bukan sikit-sikit. Bukan main-main. Dulu nyanyi dalam kereta Selcom dekat Kundasam. Tinggi-tinggi gunung Kinabalu. Orang sana dia popular lagu tu. Tinggi lagi sayang sama kamu. Ada lagu ni popular. Macam lagu-lagu dia punya lagu-lagu apa? Ethnic. Saya kata tak mau nyanyi gitu. Kita nyanyi ini. Tinggi-tinggi gunung Kinabalu. Tinggi lagi harapku padamu. Padamu siapa? Allah. Betul juga bang, dia kata. Bagus juga lagu ni, dia kata. Kita boleh nyanyi malam-malam. Kiamulai, dia kata. Budak ni lah. Budak Sabah ni. Tengok gunung Kinabalu ni tak tinggi. Harap aku pada engkau Tuhan lebih tinggi di gunung Kinabalu ni. Ketika harapan kan dia kata tinggi. Harapan setinggi gunung berderai menjadi debu bedok bun. Kan tinggi tu. Ni raja ni, tahap raja ni, tahap harap pada Allah ni, bukan harap main-main tau. Harap betul-betul. Maknanya kalau Allah tak tolong, tak ada siapa nak tolong. Kenapa? Allah itu Esa. Dia hanya ada sifat menolong, membantu, mengasih. Dia je. Orang tak boleh buat. Makhluk lain tak boleh buat. Perkara lain tak boleh buat. Sebab lain tak boleh buat. Lepas tu harap. Okey. Bila tenangkan ghafarmu. Ghafar apa? Maha pengampun. Putus asa tiada lagi. Semangatku pulih semula. Sambung tak? Sambung bro. Takkan nyanyi beranak ompet dia nanti dua ya. Haji Nasri, Haji sambung. Semangatku pulih semula. Sambung tak? Harapanku subur kembali. Pak harapan.
harapan. Bila kenangkan Allah ni Maha Pengampun, walaupun kita kata kita lalai-lalai, selalu dosa, tapi kenangkan Allah ni Maha Pengampun. Allah kata kalau dalam dunia ni Rasulullah kata tak ada orang buat dosa, Allah kata balikkan dunia, jadikan umat yang dia ada buat dosa, kenapa? Kerana aku nak ampunkan dia. Tapi kita tahu Allah janji. Dia nak bagi ampun ke kita. Kita dah boleh kata, aku dah minta ampun, dah taubat, ya ke Allah ampunkan aku. Kita syak pada Allah kata, Inna Allah Ghafurur Rahim. Dengan syarat kita mesti ikut prosedur. Prosedur. Allah kata, aku bagi kau ujian, aku bagi kau resah, aku bagi kau menyesal, aku bagi kau susah, aku bagi kau masalah. Tapi aku bagi kau pahala yang besar. Betul? Kita kata, oh ya ke pahala ni dapat ni, susah hati ada. Kita syak apa Allah kata dalam Quran. Berjaga-jaga Mana kita tak yakin inna ta'ala tulibul ni'at. Allah itu tidak mungkir pada janji dia. Pasti orang yang sabar dan musibah dapat pahala. Pasti orang yang sabar ini masuk syurga dan hisab. Pasti. Kerana ini adalah dikatakan wajib apa? Li ghairi akal. Ini sini tak belajar ni. Budak online dah belajar. Aku iman dah belajar. Wajib li ghairi akal. Wajib akal li ghairi. Wajib pada akal yang tidak berkaitan dengan apa? Oh, lain boleh jawab. Zat. Zat. Kalau dia kata kiamat tak ada, tak boleh. Wajib aradi. Mana wajib ligai zat. Bila kita faham begitu, hilanglah gusar. Hilanglah gusar pada ujian. Allah tetapkan kehidupan kita macam ni. Kadang-kadang Allah biarkan ujian sampai mati. Kenapa? Dia nak bagi kita pahala dari mati. Bila mati baru nampak. Oh inilah yang membawa aku ke syurga. Nak harap tahajud tak ada apa. Nak harap zikir tak banyak. Nak harap tengok Quran banyak lagi tengok handset. Itulah ni saya lah. Nak harap berjaga banyak lagi tidur. Tapi Allah sayang. Allah tengok kita jaga anak yang kecil. Allah tengok kita ni bekerja untuk rumah tangga teruk. Nak beri anak makan. Jadi Allah nilai keikhlasan kita ni, yang kita bangun malam anak nangis semua ni tanpa ada apa-apa kepentingan tau. Tak ada orang bagi duit kita bangun malam nak isi. Ada orang bagi duit. 1 bulan buat laporan. Saya bangun malam anak demam 60 kali. Awak dapat nangis dulu. Tak ada. Tak siapa bagi duit. Malah keluar duit lagi nak buat di klinik. Kadang-kadang tepuk anak. Mata dah pejam. Tangan gerak diri macam ada mesin je. Kadang-kadang anak tu balik, tepuk bantal. Pernah kena dah ni. Anak dah balik, tepuk bantal. Susukan baby, susu badan, mengantuk. Masuk hidung baby pun ada. Baby tak hidung besar macam mak dia. Bukan mak ni belum main tu, ni mak orang lain. Masuk puting dalam hidung baby pun ada. Mengantuk. Tapi buat, bangun. Tak ada kepentingan, betul tak? Allah tengok pengorbanan tu mungkin dengan kasih sayang dia, dengan rahmat dia, aku ampunkan kau. Nanti mati dalam syurga, nampak syurga. Dalam mati pagi petang, nampak syurga. Masuk Nabi kata bau syurga dalam kubur. Duduk, tak boleh dah suami kata dunia. Kau nak kahwin lagi ke 4 ke kau kahwin le. Aku dah ada syurga dalam kubur. Betul tak? Tak ada nak bangun jadi hantu, nak dia cekik laki. Kau kahwin lagi Jadi hantu Mak Joyah ke Medan. Masa tu dah indah dah. Tak payah penat-penat dia belajar dah. Allah ampunkan kita dengan pengorbanan kita sebagai ibu. Saya cakap cerita-cerita Nabi ni memang dia mengusik hati kita. Aisyah kata apa? Dia kata dengan Burairah, engkau nak dengar tak cerita perempuan hitam masuk syurga? Dia cerita dengan Burairah. Masih Rasulullah dah wafat. Burairah kata, cuba buat cerita. Satu hari, Rasulullah tak ada, diketuk pintu rumahku, seorang perempuan hitam yang memegang 2 baby. Baby bayi lah. Tak tahu lah berapa tahun kan. Bukan baby baru lahir tu. Pegang sini. Wahai Aisyah, aku lapar. Orang miskin. Dulu orang miskin teruk tau. Sampai tak nak makan dan duit.
aku lapar. Aisyah kata, aku ada 3 biji tamar. Dulu tamar besar-besar agaknya. Kita tengok tak tamar besar-besar dalam Aisyah? 1 kilo mahal. Apa? Jambu apa nama? Ha? Becong. Benjol. Apa benjol nama? Benjol ni mana besar? Ni. Saya dah beli tu je, orang bagi. Orang bagi. Bukan ni Bukan ni ke? Bukan ni Jadi Aisyah ni keluar bagi 3 biji. Anak dia 1, anak dia 2, mak dia 1. Jadi bila dapat ni anak ni makan lah. Anak ni pun lapar je. Makan. Mak ni tak sempat makan. Masih berbual dengan Siti Aisyah. Anak dia ni nangis nakkan mak dia punya tamar. Sedangkan Aisyah ni ada 3 biji je. Faham Jadi mak dia ni dalam keadaan anak nangis, tak tahu apa nak buat, pecah 2 bagi kat anak dia. Dia tak makan. Aisyah ni dia tengok dia kagum. Macam mana ibu ni berkorban, lapar ni, korban bagi anak makan. Memanglah ibu-ibu tu begitu Dan dia pun berlalu dalam perut lapar. Maka Rasulullah cerita dengan dia. Rasulullah kata apa? Wajibal jannah. Apa wajibal jannah? Wajib bagi perempuan itu surga. Rasulullah kalau kata wajib, confirm masuk syurga. Rasulullah kata tau. Mana Rasulullah cakap ni berdasarkan apa? Allah beritahu dia, perempuan dia wajib masuk syurga. Kenapa? Pengorbanan dia kepada anak dia. Akaknya risau. Tanya akaknya kerja, abangnya kerja, taubat. Taubat, belajar agama, buat amal betul-betul, jangan tinggal semayang, zikir banyak-banyak, aku banyak-banyak. Allah akan masukkan kita dalam syurga. InsyaAllah. Senang ke nak jadi mak? Apa boleh kata dengan saya jadi mak senang ke tak? Senang ke? Anak gini, anak gini, anak begitu, anak begini. Dah kahwin pun kadang-kadang ada hal juga. Dia bergaduh dengan bini dia, cerita dengan kita. Dia gaduh dengan lelaki dia, ngadu dengan kita. Dia buat salah dengan anak dia, cucu kita, ngadu dengan kita. Betul tak? Kita ni jadi biru bantuan guaman. Tapi hati kadang sedih juga dengarkan cerita. Kadang-kadang kita boleh buat apa-apa. Kadang-kadang kita tak boleh buat apa-apa. Tapi ada benda yang kita boleh buat ialah doa. Betul? Jadi hati ni kadang-kadang tersalar, kadang-kadang terhibur, kadang-kadang terusik, kadang-kadang sedih. Bolak-balik sedih gini. Itulah dikatakan pengaku dosa dan Allah akan beri ganjaran. Bila mana kita mati, kita nampak dia berkuasa atas segalanya. Dia buat sesuatu kepada kita reda, maka balasan dia jannah. Faham? Faham tak prosedur dia? Jangan risau. Ni risau. Taubat, istighfar. Ya Allah, aku dulu besarkan anak aku tanpa kepentingan. Engkau berilah aku ganjaran yang sebaiknya ya Allah. Aku suap dia makan, aku cebok dia berak. Satu hari cebok laki pula berak. Bagi dahsyat, laki sakit. Mak sakit, bapak sakit. Cebok pegang najis dia. Lilai tak nak. Betul. Tak ada sekali cebok bapak bagi RM5 dia, RM500 tak ada. Tengok korban bukan sikit tau. Ada orang masuk syurga sebab dia jaga anak dia susah payah. Ada orang masuk syurga sebab kesedihan kehilangan suami. Dengan itu terlampau dosa dia. Ada orang masuk syurga sabar dengan watak anak dia. Ada orang masuk syurga sabar dengan orang gaji dia. Bu, mau pinjam duit, bu, 500 ya, mau beli motor, adiknya mau beli motor. Beli motor, pinjam 500, mau balik 1 minggu je di Medan. 1 minggu je. Terus hilang. Dah pening kepala, tak ada orang jaga nenek. Dia gemak. Ada orang Allah bagi syurga itu. Kenapa? Allah berkuasa apa saja yang dia buat itu, dia jadikan itu mengandungi. Itu perkataan tu. Mengandungi apa? Apa perkataan tu? Hikmah. Akak ni macam sedih cerita saya tadi. Ini bukan drama kan, nangis. Itulah kehidupan. Kekuatan apa ni?
kekuatan untuk apa? Taat. Harap Allah beri kita kekuatan untuk taat. Kekuatan untuk taat inilah yang dinamakan satu perkataan yang selalu kita minta. Yang sangat penting dalam kehidupan kita. Nama dia apa? Taufik. Tahu? Tahu ke tak tahu? Tahu kan? Taufik. Tahu. Taufik apa? Ni minta ni Taufik ni. Sedaran dah ada tapi tak kuat lah. Macam nak buat taat tu macam tak kuat lah. Nama dia Taufik. Siapa yang beri taufik ni? Allah. Kenapa Allah boleh beri taufik? Sebab dia memiliki sifat ketuhanan. Orang lain boleh beri taufik? Tak boleh. Orang lain boleh cuba nak bagi motivasi. Jom pergi belajar, jom taat pada Allah, jom kita gini, jom kita gitu. Tapi yang beri kekuatan, yang heret kita, yang bawa kita pada ketaatan adalah Allah. Kenapa dia? Taufik. Okey. Nanti sambung akad tanda dekat nombor 28. Satu hari satu. Bila nak habis Ustaz? Memang tak tahu bila nak habis. Harap jangan tutup masjid dah. Besok Imnekron, Apokron dah tutup pula masjid. Tak jumpa lagi setahun. Jumpa lagi, beg boleh hilang. Buku dah mana. Okey, insyaAllah. Dah pukul 10. Kita sambung nanti. Nombor 27. Nombor 28. Nombor 28. Alhamdulillah, alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Ampun maaf wa billahi alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah.